أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وسخر لي ولنا جميعا كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Fadil Tuan Imam, para pegawai masjid, alijatan kuasa masjid, hadirat muslimin muslimat, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk kita pada malam ini untuk menyambung lagi pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi pada tajuk ta'alluq, yang mana kita telah pun masuk sampai sifat ilmun. Ya, jadi pada malam ini kita akan membicarakan sifat kalam, ya. Sifat kalam di bawah tajuk ta'alluq, pelajaran yang kelima, muka surat 211, ya. Barangkali ada beza juga antara cetakan saya dengan cetakan tuan-tuan, ya. Barangkali ke depan satu muka surat ataupun ke belakang satu muka surat. Nah, ya. Barangkali 212 ataupun 210. Itu saya tak dapat nak pastikan. Tapi yang yang jelasnya bila percetakan berbeza, dia ada beza muka surat. Lagi satu muka surat, macam tu tak silap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sifat ma'ani kalam, perkata, ya. Ini di bawah tajuk ta'alluq. Ta'alluq, kalau kita ulang kembali seperti mana di awal pelajaran yang kelima itu dijelaskan dengan huwa talbus sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzat, ya. Talabus sifati iaitu tuntutan sifat, amran zaidan akan perkara yang lebih daripada keadaannya, ala qiyamiha bidzat, yang berdiri di atas zat, ya. Jadi kita ulang kembali yang dimaksudkan dengan sifat maqama bi ghairihi, iaitu yang dimiliki ataupun yang berada pada selainnya. Itu takrif sifat maqama bi ghairihi, apa yang ada pada selainnya, ya. Baik. Jadi daripada 20 sifat yang telah kita bicarakan ini, ya, yang mana ringkaskan kepada 4 kumpulan sifat. Apa dia? Yang pertamanya sifat nafsiyah, yang terkandung dalamnya satu sifat, iaitu wujud. Yang kedua sifat salbiyah, yang terkandung di dalamnya 5 sifat, ya, bermula daripada qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Dan yang ketiganya ma'ani, ya, iaitu qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam. Dan yang keempatnya ma'nawiyah, ya, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 20 sifat. Daripada 20 sifat ini, ya, yang kita bicarakan ini adalah ta'alluq, ya, yang mana sifat ini ada ta'alluqnya. Ta'alluq ni apa? Ada peranan yang lebih daripada menjadi sifat, ya.
Yang itu dijelaskan peranan. Apa dia peranan? Di antara 4 tadi yang mana berperanan? Maka dinyatakan daripada 4 tadi yang berperanan adalah daripada kumpulan sifat ma'ani yang terkandung dalamnya 7 sifat yang saya sebutkan tadi: qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam. Kemudian daripada 7 sifat yang terkandung dalam sifat ma'ani ini, ya, yang bertakluk hanya 6, mengecualikan sifat hayah. Ya. Maka telah pun kita bicarakan satu persatu daripada qudrah. Takluk dengan apa? Perinciannya bagaimana? Dan jenis takluknya. Jadi pada malam ini kita sambung pada sifat kalam. Ya. Jadi sifat kalam ini takluk dengan segala yang wajib. Ya, seperti dalam kitab. Takluknya makna berperanan dengan segala yang wajib, dengan segala yang mustahil, dan dengan segala yang harus. Bagaimana diperincikan akan peranan ini? Bahawa perinciannya iaitu menunjuk, berbicara, berfirman. Ya, dengan sifat ini diperincikan peranannya menunjuk, berbicara, berfirman tentang perkara yang wajib, yang mustahil, dan yang harus. Apa contohnya? Maka contohnya seperti mana ya telah jelas kepada kita wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi bila dinyatakan Al-Quran itu apa? Ya, kalamullah al-mu'jiz. Kalamullah al-mu'jiz. Jadi mu'jizat. Kalamullah, ya. Kalamullah al-mu'jiz, mu'jizat yang merupakan kalam Allah. Jadi kalam ini sifat yang berperanan untuk menunjuk kepada yang wajib. Apa contohnya? Contohnya di dalam surah Taha. Quran ni, bila kita sebut Quran, sepatutnya kita tak ada masalah. Kita tahu Quran itu yang terkandung ya daripada 114 surah. Kita dah boleh tahu dah ya, yang boleh kita sebut dah satu persatu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Hijrun, Nahl, Al-Isra, Kafu, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Mu'minun, An-Nur, Furqan, Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut. Sampai habislah Rumul Luqman, Sajadah, Al-Ahzab. Mana benda tu dah menjadi mulut kita dah. Rumul Luqman, Sajadah, Al-Ahzab, Sabah, Fatir, Yasin, As-Safatus, Zumar, Ghafir, Fusilat, Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyatul Akhafu, Muhammad, Al-Fatih, Hujratul Qaf, Al-Dhariyatul Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Mujadalah. Dah sampai juzuk 28. Ya. Mujadalah, ya, Al-Hasyarun, Muntahanah, Saful Jumaah, Munafikun, Taghabun, Talaq, Tahrimul Mut, ya, Tahrimul Mut 29. Ya. Al-Qalamu, Al-Haqqah, Ma'rijun Nuh, Jinnul Muzammil, Muddathirul Qiyamah, Insan Mursalat, An-Naba, masuk juzuk 30. Itu masuk An-Naba tu surah yang ke-78. Jadi dalam tu 79, 80 ya, An-Naba'u, An-Nazi'at, ya, di An-Naba'u, An-Nazi'at, ya, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Mutaffifin. Itu yang maksudnya. Jadi daripada ayat, daripada Al-Quran yang telah sebati di mulut kita itu, maka diambil percontohan daripada surah yang ke-20, iaitu surah Taha. Dalam surah Taha itu pada ayat yang ke-14, firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maksudnya apa? Ini menunjukkan sifat kalam Allah SWT, ta'alluq, maknanya berperanan menunjukkan tentang wajib. Apa yang ditunjukkan dalam ayat ini? Innani, maka sesungguhnya aku. Nampak? Innani ana. Jadi kalau begitu maknanya taukid. Taukid ni maknanya satu yang benar, kuat. Sesungguhnya aku, innani anallah, Allah, akulah Allah. La ilaha illa ana. Tiadalah Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan aku. Fa'budni, oleh itu sembahlah daku, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Ya.
Jadi yang dimaksudkan akan peranan ataupun dikatakan ta'alluq tadi itu pada sifat kalam ini, iaitu berperanan sebagai petunjuk, sebagai firman. Maka apa yang ditunjukkan tentang yang wajib, maka yang wajib hanya Allah, bahawa dialah Allah, kerana dialah Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan, dengan segala sifat kesempurnaan. Dirinya lah sahaja sebagai Tuhan. Itu dikatakan bahawa sifat kalam itu ta'alluqnya iaitu ad-dilalah, ta'alluq dilalah, menunjukkan. Itu dikatakan jenis ta'alluqnya apa? Jenis ta'alluqnya dilalah, menunjukkan apa akan perkara yang wajib. Maka percontohannya surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-14. Begitu. Begitu. Semua rahmat Allah Ta'ala. Yang keduanya bertakluk dengan segala yang mustahil, seperti mana pada surah yang kelima, suratul Maidah ayat yang ketiga ataupun ayat yang ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah satu daripada tiga. Itu perkara apa tu? Perkara yang mustahil. Maka ditunjukkan di situ akan perkara yang mustahil, iaitu berbilangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah ta'alluq, itulah peranan. Sifat itu menunjukkan perkara yang mustahil, iaitu mustahil Allah itu thalithu thalathah, satu daripada tiga, mustahil. Baik, yang seterusnya adalah perkara yang harus, daripada surah Saffat, surah yang ke-37 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wallah, maka sesungguhnya Allah lah khalaqa, yang telah menjadikan, menciptakan. Siapa? Kum, antum, kamu. Wama ta'malun, dan apa yang kamu lakukan. Jadi itu dah jelas kepada kita tentang ta'alluq pada sifat kalam. Maka kita lanjutkan. Yang kelimanya sifat sam'un, sifat pendengar. Maka ta'alluqnya dengan segala yang mawjud. Istilah Arabnya mawjudat. Mawjudat, segala yang ada. Sama ada mawjudat itu qadim atau baharu, sama ada ia wajib, harus. Apa yang dikatakan ia wajib? Contohnya Allah mendengar dan melihat zat dan sifat-sifatnya. Sebab dia kata sama ada ia wajib, maka wajib zat dan sifat Allah Ta'ala. Dan harus, apa dia? Allah mendengar dan melihat segala kejadian yang berlaku kepada makhluk. Itu harus, bukan mustahil. Jadi benda mustahil tidak berta'alluq, tidak berperananlah sifat sam'un, sifat pendengar itu, dan juga sifat yang keenam itu disekalikan, sifat basarun, sifat pelihat itu, tidaklah berperanan dengan yang mustahil. Maka diperincikan bahawa pendengar Allah Subhanahu Wa Taala mendengar segala yang ada. Maka di bawah itu dijelaskan 323 nota kaki. Allah mendengar suara makhluk, hatta Allah mendengar badan makhluk itu sendiri. Allah tidak mendengar sesuatu yang ma'dum. Sama juga Allah tidak melihat sesuatu yang ma'dum, kerana ma'dum adalah sesuatu yang tidak ada. Apa maknanya di sini? Kerana kalau kita kembali balik pada perbahasan sifat sama' dan juga basar ini, dia di sana bahawa kedua-duanya ini adalah berperanan pada perkara yang ada, yasihhu ayyura wa yusma', yang mana yang ada itu sah untuk dilihat dan didengar. Dia ada dan dia sah untuk didengar, maknanya memang kedengaran pada yang ada itu. Jadi sah untuk didengar. Tapi kalau benda yang tak ada, benda yang tak ada, tak? Jadi di situ tidak sah.
benda yang ada untuk didengar dan dilihat. Maka itu dikatakan di situ Allah tidak melihat sesuatu yang ma'dum kerana ma'dum. Ma'dum itu sesuatu yang tidak ada, maf'ul. Cuba kita tengok bahasa Arabnya, ma'dumun atau wazan maf'ulun, yang jatuh atasnya tiada. Ngaji Arab gitulah. Ma'dum, yang jatuh atasnya tiada, maknanya benda tak ada. Benda tak ada pastilah tidak sah untuk dilihat dan didengar. Betul tak? Benda tak ada. Jadi sebab itu Allah katakan kerana ma'dum adalah sesuatu yang tidak ada. Tetapi ya, antara sam'un dan basarun ini dia agak berbeza dengan ilmun. Kerana apa? Kerana ilmun itu juga ya, dia bertakluk bukan saja kepada yang ada, maka juga kepada yang tiada. Ya. Maka jenis peranannya adalah inkisyaf. Apa sahaja yang terlihat, yang terdengar, semuanya itu inkisyaf, terbuka, tidak terhalang daripada Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihatnya. Tapi manakala ilmun ya, iaitu pengetahuan itu juga jenis ta'alluqnya adalah inkisyaf, yang menjadikan bahawa yang ada itu pun ya terbuka pada ilmu Allah Ta'ala, dan tiada itu juga terbuka pada ilmu Allah Ta'ala. Maksudnya terbuka tu inkisyaf, tidak tersembunyi. Jelas kepada kita ya. Jadi itulah 6 daripada ya 7 dalam kategori sifat ma'ani yang mempunyai ta'alluq, yang punya apa? Ta'alluq. Maka di bawah itu dijelaskan ringkasan sifat-sifat yang mempunyai ta'alluq dan jenis ta'alluqnya. Ya. Jadi ta'alluq ini ada 3. Pertama sekali ta'alluq dengan segala mumkinat, tidak kepada wajib dan mustahil. Apa dia? Iaitu sifat qudrah dan iradah, berkuasa dan berkehendak. Ta'alluq yang kedua iaitu dengan segala yang wajib, mustahil dan harus. Apa dia? Sifat ilmun dan kalam. Ya, dah kita jelaskan tadi ya, kalam. Maka jenisnya adalah ya dilalah. Manakala ilmun itu jenisnya adalah inkisyaf, maknanya tidak tersembunyi. Peranannya ya, terbuka segala yang wajib, mustahil dan yang harus. Maka di situ adalah peranan sifat ilmun. Dan yang ketiganya iaitu segala yang maujud, sama ada maujud itu qadim atau baharu, sama ada ia wajib dan harus, tidak termasuk mustahil. Apa dia? Iaitu sifat sama dan basar. Maka jenisnya adalah inkisyaf, terbuka. Boleh faham soal itu? Ngaji sifat 20. Ya, itu memahami sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok di situ je pun, katalah manusia sekarang ni kan, manusia sepandai-pandai manusia di zaman, di era kita ini ya, masih tidak tahu bagaimana untuk menangani COVID secara berkesan. Jadi maknanya tidak ada ilmu. Jadi ilmu tu bukan sifat manusia. Ilmu tu sifat siapa? Ilmu tu sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh hanya Allah. Itu bila kata sifat Allah, itu dikatakan sifat Tuhan. Bila dikatakan sifat Tuhan, maknanya dalam kalimah ilah, kalimah Tuhan itu maksudnya sifat. La ilaha, tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan illallah, melainkan hanya Allah. Jadi siapa yang bersifat dengan sifat Tuhan? Allah. Maka Allah sahajalah Tuhan, kerana sifat ketuhanan itu sifat dia. Boleh faham? Ya. Maka dijelaskan ya, perkara-perkara ini ya, supaya apa? Supaya terang. Bila dah terang, dah jelas, barulah kita dapat pegang sebagai akidah. Bukan kita pegang akidah ni rasa-rasa, bukan. Kita pegang akidah ni dengar-dengar, boleh-boleh, agak-agak, bolehlah tu. Tak. Ya. Akidah itu suatu yang jelas, yang terang, baru kita pegang.
Jadi kalau tak jelas, tak terang, jangan dipegang. Sebab hari ni dorongan itu begitu banyak, tipu daya itu begitu banyak. Hati-hati. Dorongan itu banyak. Ya, kita tak tahu apa-apa, tapi orang dorong. Ikutlah. Ya tak? Dorongan. Susah sangat duduk dalam Islam ini. Nak cari agama lain. Dorong. Siapa yang mendorong? Betul ke tu? Itu persoalannya. Itu cuma dorongan, itu semua tipu daya. Janganlah terpedaya, jangan diikutkan. Bak kata orang tua dah kata, kalau ikutkan nafsu lesu, ikutkan rasa binasa, ikutkan hati mati. Cukup kita pegang cakap orang tua. Baru tu bila kita dah pegang cakap orang tua, sebab dia dah lama dalam kehidupan ini, maknanya dia dah berpengalaman, dia tahu macam mana ya, untuk mengetahui mana yang mudarat, mana yang manfaat. Sebab itu kata guru kami, apa dia? Kata dia, salah satu perkara yang kita kena tahu dalam kehidupan ini, ayya'lamahu ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Kita kena tahu apa yang mudarat dan apa yang manfaat. Penting. Kalau didorong oleh hawa nafsu, buat apa ikut mudarat? Dah tahu dah. Dah tahu dah. Maka kita tak payah ikut. Kena kuatkan hati, kuatkan, ya, kuatkan. Sebab itu bila kekuatan itu dengan iman itu akidah lah. Benda yang dah jelas, kita dah tahu benda tu mudarat. Dah tahulah benda tu mudarat. Persoalannya yang mudarat itu juga dibuat. Memang tak ada lah. Betul tak? Dia mudarat, kita buat. Memang tak ada lah, tak ada arah lah. Itu yang kita, dia nak benda yang mudarat jadi manfaat. Kalau ikut hukum akal pun, yang mudarat itu macam mana nak ditukar jadi manfaat? Jadi jangan terpedaya, ya. Jadi jangan leka, jangan terpedaya. Jadi begitu akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia saja Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul tak? Ya. Maka sifat-sifat yang bertakluk kepada apa dan jenisnya. Maka sifat-sifat yang bertakluk itu iaitulah kudrah, iradah, sama', basar, ilmun dan kalam. Apakah jenis ta'alluqnya? Kudrah, jenis ta'alluqnya ta'thiri. Hanya kudrah Allah Ta'ala sahaja yang mendatangkan bekas, memberi kesan. Memberi kesan. Jadi kena faham sungguh-sungguh, jangan tak faham, jangan faham ya, sekerat separuh masa. Kemudian berhujah. Tak kenalah, ya. Jadi kudrah di sini bukan sifat kita. Kudrah di sini sifat, ya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanya sifat Allah Taala sahaja yang ta'thir, maknanya yang berbekas, yang berhasil. Jadi kena faham. Di situ kita bukan berbicara pada hasil tak hasil, tapi kita berbicara pada hasilan. Hasilannya makhluk. Jadi makhluk itu banyak. Makhluk itu ada yang diciptakan mudarat, ada yang diciptakan manfaat. Yang namanya kuman itu mudarat, hindarkan. Jangan kita kata oh semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tak faham. Ya tak? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk pelbagai, yang mudarat, yang manfaat. Jadi kita dah dikenalkan yang namanya kotor itu, yang namanya kuman itu mudarat. Jadi bersihkan diri, elakkan diri daripada kekotoran, elakkan diri daripada kuman. Itu namanya cukodik. Nanti kita akan mengaji sifat, ya. Selepas pada baca sifat uluhiyah ni kita akan masuk pula, ya, sifat, ya, Rasulullah SAW, ya, as-sidqu, al-amanatu, ya, at-tablighu, fatanah, cerdik. Jadi kena jadi macam, ya, apa yang dipercontohkan oleh Rasulullah SAW. Hidup kena cerdik.
ya, kena cerdik. Mana yang manfaat ambil, mana yang mudarat tolak. Itu. Yang keduanya sifat iradah, ya. Maka jenisnya adalah takhsis. Yang menjadikan manfaat, yang menjadikan mudarat itu adalah peranan sifat iradah, sifat kehendak Allah Ta'ala. Maka kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berperanan sebagai takhsis, sebagai penentu. Dia makhluk, sama makhluk, tapi penentu sebagai manfaat, penentu sebagai mudarat. Pada sinilah maka sifat iradah berperanan, ta'alluq takhsis. Maka kedua-dua ini adalah kepada ciptaannya, kepada makhluk, kepada mumkinat. Gitu. Baik, seterusnya pada sifat sama, sifat pendengarnya Allah SWT, maka jenis ta'alluqnya inkisyaf, terbuka. Sama ni inkisyaf, terbuka. Basar juga inkisyaf, terbuka. Maknanya barang yang yasihu ayyura wa yusma', selama mana ia sah untuk dilihat dan didengar, ya, yang ada itu, maka inkisyaf, didengari dan dilihat. Maka itulah peranan sifat sama dan basar. Maka siapa yang memiliki sifat sama dan basar? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitu. Ya. Itu sifat apa tu? Sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan, perincian. Perincian kepada sifat-sifat ketuhanan, sebahagian aja. Sebab tu kita berkali-kali kita mengatakan 20 itu sebahagian. Famimma yajibu, famimma, min itu adalah tab'id, maknanya sebahagian. Famimma, maka sebahagian daripada apa yang wajib untuk kita ketahui. 20 itu je cukup memadai buat kita. Yang memadai itu pun tak terbawa dari badan. Ya tak? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya sifat ilmun, maka ta'alluqnya inkisyaf, sama jugalah, ya. Tetapi ta'alluqnya, mana peranannya kepada semua yang wajib, mustahil dan harus. Ya. Begitu juga kalam, maka jenis peranannya adalah petunjuk. Tunjuk, ya. Jadi itulah. Jadi dijelaskan lagi pada muka surat seterusnya, apabila dikatakan makhluk itu, ya, maka makhluk itu dilihat kepada istilah mumkinat. Maka mumkinat itu istilahnya ada 4 istilah. Pertamanya mumkinu mawjudin, yang kedua mumkinu ma'dumin ba'dal mawjud, yang ketiga mumkinun sayujad, yang keempat mumkinun alimallahu annahu lam yujad. Itu semua bahasa Arab. Bahasa Melayunya, yang pertama mungkin mawjud, makhluk yang telah ada sekarang. Yang ada sekarang. Itu dikatakan, ya, mungkin. Jadi yang mungkinat ni cerita pasal kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah ini, ya, maka ta'alluqnya taksiri, ya, ta'alluqnya taksiri dan juga takhsis. Taksiri ni maknanya berhasil, berbekas dan menentu. Maka menentu dan berbekas ini pada sekalian mumkinat. Maka mumkinat itu yang pertamanya mumkinat, iaitu makhluk yang ada. Yang ada sekarang lah. Tengok atas nampak langit, yang tengok di bawah nampak bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Itu namanya mumkinu mawjudin. Ya. Dia dua perkataan, tapi bila dibaca dia jadi mudhafun ilaih, dia jadi satu makna. Ya, maknanya yang ada. Ya, maka bersama-samanya ta'alluq ma'iyah. Ini semua istilah. Sebab itu nanti kita akan tengok di bawah tu, istilah-istilah ini sebenarnya, ya, tidak diwajibkan untuk kita mengetahui. Tetapi jika kita mengetahui akan istilah ini, ya, maka orang tak boleh nak tipu. Itu maknanya ini perincian. Macam kita pergi ke hospital lah, kan, kita tahu tulang, kan, tapi bila kita pergi situ, mana pula ada buat tulang ni, tak ada. Mungkin apa namanya ortopedik ke apa kan. Kan, pergi kat wad kanak-kanak, tak ada pula namanya kanak-kanak, tapi ada istilahnya. Begitu jugalah dalam ilmu ini. Ya, jadi istilah-istilah itu menunjukkan tentang
ya, disiplin ilmu itu bahawa ia suatu pengetahuan yang diletakkan di bawah tajuk tauhid, mengesakan Allah SWT, bagi para ulama membekalkan kepada kepada kita semua, bagi kita melawan akan kita katakan tadi itu desakan ataupun hasutan daripada falsafah kan. Falsafah ni bahaya, jadi biar falsafah tu bila diuji dengan ilmu ini, maka jelas kepada kita. Jadi falsafah ni kena dihukum juga dengan ilmu yang jelas, wallahu a'lam bissawab. Tak apalah, kita azan dulu. Kalau lepas azan kita sambunglah dalam 2-3 minit untuk kita selesaikan apakah mungkinat ini, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la haula wa la haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar.
asyrafil sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali balik kepada mungkin. Mungkin ni suatu kejadian yang telah ada. Jadi ada ya, yang kejadian yang telah ada ni peringkat yang pertamanya yang ada. Disebut mungkin ni adalah ciptaan Allah yang dah ada. Jadi namanya mumkinun mawjud. Jadi tingkatan yang keduanya adalah selepas binasanya yang ada tadi, namanya mumkinu ma'dum ba'dal mawjud. Yang ketiganya ya, selepas pada itu apakah lagi peristiwa-peristiwa yang akan berlaku, seperti peristiwa ya kedatangan hari kiamat, kebangkitan daripada kubur, itu namanya mungkin sayujad. Ya, yang keempatnya adalah mungkin alimallah ta'ala annahu lam yujad, bahawa kemungkinan makhluk yang tidak akan diadakan, atau maknanya peristiwa atau makhluk yang tidak akan diadakan. Contoh ya, contohnya ya, Firaun pernah ada, kemudian itu namanya mumkinu mawjud ya, lalu dia pun mati. Jadi namanya mumkinu ma'dum ba'dal mawjud, nanti dia akan dibangkitkan, yang itu namanya mungkin sayujad. Yang keempatnya ya mungkin alimau ta'ala annahu lam yujad, bahawa dia matinya tadi di awal tadi sebagai kafir, ingkar kepada Allah Ta'ala. Jadi dia akan dibangkitkan juga sebagai ingkar. Jadi Allah tahu dia tidak akan dibangkitkan sebagai orang beriman. Ya. Jadi itulah istilah yang disebutkan. Jadi maknanya mungkin itu ya ciptaan Allah yang dah ada. Tapi yang dah ada ini pun dia akan pergi kepada binasa. Lepas binasa akan ada cerita mengenai kebangkitan. Dan kebangkitannya adalah menurut ya, apa yang telah pun diketahui oleh Allah SWT, dia akan ikut ketetapan. Allah dah tetapkan jika dia mati beriman, dia akan dibangkitkan dalam keadaan beriman. Jadi takkanlah kalau dia mati beriman, walaupun susah macam mana pun hidup dia, tapi dia mati beriman, besok dibangkitkan dalam keadaan beriman. Maknanya tidak mungkin Allah akan bangkitkan dalam keadaan dia tidak beriman. Ya. Begitu juga kita kiaskan sebaliknya. Seperti Firaun matinya dalam keadaan kufur, ya, jadi mati itu ya dikatakan mungkin ba'dal mawjud. Itu tingkatan yang kedua. Jadi selepas itu dia akan dibangkitkan. Jadi itu namanya ya peristiwa yang akan diadakan, dan yang pastinya dia akan mengikut bila mati kufur, dia akan dibangkit dalam keadaan kufur. Itu istilah memahamkan. Ya. Dan begitu juga nanti pada pelajaran yang ke-6 dia akan dijelaskan ta'alluq ini akan perincian lagi. Jadi maknanya perincian dalam perincian. Sifat ketuhanan itu secara umumnya ya adalah sempurna. Jadi kesempurnaan itu sebahagiannya adalah 20 sifat. Daripada 20 sifat itu adanya 4 bahagian sifat atau 4 kumpulan sifat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jadi diambil dalam perbahasan yang kumpulan yang ketiga, ma'nawiyah, ma'ani. Daripada kumpulan ini ada 7 sifat ya, kecuali daripadanya 1 sifat. Jadi 6 ini ada ta'alluq. Maka ta'alluq itu pun dah cukup dalam untuk dibahaskan. Lalu dalam kedalaman ini dibahas lagi jenis ta'alluq ini. Itu yang dikatakan ada ta'alluq saluhi dan ada ta'alluq tanjizi. Ada pun perbahasan ini tidak wajib ke atas mukallaf. Tinggal lagi ia adalah lebih kepada suatu bentuk perincian, yang mana membawa kepada kita seperti mana ijazah, degree doktor, spesialis lah, doktor, spesialis, pakar. Jadi kalau pakar, kalau berlaku apa-apa perkara rujuk pakar. Jadi kalau berlaku ilmu tauhid rujuk pada ulama, ulama tauhid. Kerana apa? Kerana yang halus-halus itu pun dia faham. Itulah maksud. Adapun kita sekadar membacakannya, ya, terpulanglah, ya, kekuatan ada kita dapat fokus untuk memahaminya ataupun bagaimana, ya. Kalau tidak pun tidak wajib ke atas kita, tapi yang wajib ke atas kita memahami bahawa sesungguhnya segala sifat kesempurnaan itu adalah sifat Allah SWT.
Maka la ilaha illallah, tiadalah yang memiliki kesempurnaan sifat ketuhanan itu melainkan hanya Allah SWT. Itu yang wajib kita pegang sampai ke sudah. Jadi kalau begitulah ya, maka setiap hari Jumaat ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Jadi bila amanu taqullah tu disambung ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Takwa dengan apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar. Jadi takwa yang sebenar itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita pegang sampai mati kita itu juga terus matinya itu beriman. Dan itu dikatakan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi mudah-mudahan ya di ujungnya nanti ya kalimah yang kita pegang asyhadu alla ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah ya akhir kalamina minad dunya. Itulah kalam yang terakhir daripada mulut kita sebelum kita meninggalkan dunia. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.